Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dengar kan? wabarakatuh. Dengar. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz Asif. Terima kasih Minta banyak-banyak. maaf. Ya, Okey. ya. Baik. Tanpa membuang masa, sebab kita hanya ada 30 minit sesi. Jadi saya akan direct lah. Tapi sebelum tu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kongsikan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Okey. Hari ini kita berbesar hati, berbangga sebab kita dapat jemput salah seorang pakar guru cemerlang dalam pendidikan Islam di MRSM. Okey. Beliau yang saya maksudkan adalah Ustaz Muhammad Hasif bin Muhammad Murtaza. Okey. Kalau siapa pendengar-pendengar yang tahu siapa itu Syekh Murtaza, inilah salah seorang anaknya. Betul Ustaz? Okay. Okay. Ya, betul. Sebab untuk pengetahuan Ustaz, saya sendiri pernah mengaji bersama dengan Syekh Murtaza masa sekolah menengah dulu. Baik. Kemudian untuk pengetahuan semua, Ustaz Hasif merupakan lulusan ijazah daripada Universiti Al-Azhar dalam bahagian Usuluddin, okey, pada tahun 1999, dan Ustaz juga merupakan pelajar jurusan Usuluddin untuk master ijazah sarjana di Universiti Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Okey, dan Ustaz dah mula berkhidmat dalam MARA pada tahun 2000. So maknanya sekarang Ustaz dah berkhidmat dalam MARA hampir 20 tahun dan merupakan guru cemerlang pendidikan Islam di Maktab Rendah Sains MARA Kuala Kelawar. Betul Ustaz? Ya, betul lah. Alright, baik. Tanpa dengan masa, saya akan mulakan soalan yang pertama Ustaz. Soalan ini diberikan kepada Ustaz daripada kalangan guru-guru. Soalan pertama ialah, apakah teknik terbaik untuk memberi motivasi kepada anak-anak berpuasa? Anak-anak sekitar umur 8 hingga 10 tahun. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga MRSM Taiping yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya kita nak berkongsi sedikitlah berkenaan dengan tips untuk anak-anak yang berpuasa. Sebenarnya yang ini memang memerlukan orang kata kuasa ataupun daya tarik ataupun orang kata kemampuan lah, terutama sekali pada para ibu, omak-omak lah. Kita kata omak-omak, maknanya dalam memujuk anak-anak untuk berpuasa. Sebenarnya mak-mak lah sebenarnya yang boleh memujuk anak-anak berbanding dengan bapa lah. Bapa ni orang kata ambil rotannya, itu digerti lah. Tapi kalau dalam bab-bab yang puasa ni, saya tengok ada beberapa tips lah yang mungkin boleh kita sama-sama apply lah. Di antaranya yang pertama, kalau ikut dari segi modernnya, bolehlah kita ajar anak-anak ini berpuasa mengikut masa lah, mengikut masa ataupun mengikut jam, berapa lama anak-anak mampu untuk berpuasa. Umpamanya dalam satu hari, tempoh masa di Malaysia, tempoh puasanya sekitar dalam 12 ke 13 jam, memadai lah kalau kata kita ajar anak-anak untuk berpuasa separuh hari dahulu. Di samping itu, pujuk anak-anak dengan orang kata masakan kegemaran ataupun favorite anak-anak. Abaikanlah dahulu favorite bapak-bapak ni kalau kata kita nak memujuk anak-anak. Jadi pujuk anak-anak melalui makan, sama ada ketika sahur ataupun berbuka. Janganlah tuan-tuan orang kata macam kedekut sedikit lah dalam orang kata nak membelanja sedikit juadah supaya untuk memotivasikan anak-anak untuk sama-sama berpuasa dengan kita. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, antara perkara yang juga boleh kita kongsilah tuan-tuan, kalau kata kita mengikut para sahabat lah yang mereka lakukan ketika memujuk anak-anak ini, iaitu mereka mencipta beberapa permainan yang ketikanya akan digunakan lebih-lebih lagi ketika anak-anak minta mak dengan ayah nak makan mak, nak minum mak. Biasa tanya mak lah tu, tak ada tanya bapak dia kan. Tanya mak, maknanya mak nak makan, nak minum. Pada ketika itu gunakanlah alat-alat permainan yang mungkin boleh melupakan seketika anak-anak
bahawa makan dan minum pada masa itu tunggulah kejap jadi main dahulu. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat menambahkan lagi jam anak-anak kita berpuasa. Jadi itu antara sedikit sebanyaklah yang mungkin boleh kita kongsilah tuan-tuan di samping pujian, ganjaran. Saya percaya tuan-tuan semasa kita kecil-kecil dahulu, maknanya pasti mak dengan ayah kita beri ganjaran menggalakkan kita puasa. Umpamanya kalau saya dahululah masa kecil, ayah saya janji bagi duit raya RM30, walaupun tak pernah sampai RM30, tetapi maknanya bila dia janji itu dengan riak muka dia janji kalau kata abang puasa, insya-Allah abah akan bagi RM30. Itu nisbah orang dulu-dulu tuan-tuan kalau RM30 itu besar nilai dia. Jadi pada masa-masa yang akan datang kita kena buatlah sedikit kajian apakah perkara-perkara yang menjadi minat anak-anak supaya dapat kita pujuk mereka berpuasa insya-Allah tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Maksudnya Ustaz kalau bawa pergi bazar Ramadan pun suka dah ada orang Ustaz kan? Bawa pergi bazar Ramadan memang sukalah. Tapi anak-anak kita ni, anak-anak cyber ni lain mana sikit dia kan? suka kan. Okay. Semuanya order ke Panda Food kan. Boleh juga bilik-bilik kan. Manalah tu menarik minat. Ya, okey. Terima kasih Ustaz. So 3 tips yang Ustaz kongsikan cantik, sangat menarik. Okey, kita permainan, pujuk kan. Abah-abah pun kena join jugalah kan kalau main dengan anak-anak. So saya kita luangkan masa. Sokonglah sikit kan. Baik. Sokonglah. Baik Ustaz, kita beralih pada soalan kedua. Soalan kedua ni dia sedikit nak kata kontroversi, dia tak kontroversi, tapi dia boleh bagi idea lah untuk kita di kalangan guru-guru kan. Tapi kita di sekolah asrama dia tak ada isu sangat. Baik, perlukah kantin sekolah ditutup ketika Ramadan? Adalah lebih baik kita biarkan pelajar kita didik seperti biasa. Non-Muslim makan di kantin, yang Muslim buat aktiviti seperti biasa. Mohon pandangan Ustaz. Ini jawapan ni kita bagi jawapan rock jugalah Ustaz Syukri mudah kata apa barang kita tutup kantin sebab kita pun nak kena meraihkan anak-anak yang mungkin ada masalah uzur syar'i. Di samping kita meraihkan juga yang non-Muslim. Sebabnya kalau kami di MRSM Kuala Kelawang ni non-Muslim memang ramai. Orang kata lebih kurang nak dekat 2 kelas. Jadi kalau kata anak-anak ini nasib dia tak dibela, jadi akan menimbulkan kencaman dalaman daripada anak-anak yang tak bersetujulah dengan ibadah puasa ini. Di samping kita nak meraihkan juga anak-anak gadis kita yang mungkin uzur syar'i yang menyebab terhalang mereka untuk berpuasa. Jadi tak ada masalah, kekalkan muka lebih-lebih lagi dalam masa pandemik ini. Memerlukan pengusaha-pengusaha kita untuk mendapat belanja yang lebih lah, terutama sekali dari segi pendapatan. Jadi bagi saya tak ada masalah lah untuk buka di bulan Ramadan ini. Okey. So, dia yang masalahnya kita sebenarnya Ustaz kan, kita nampak kantin terbuka kan, kita ambil peluang kan. Kita nak Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita pergi pada soalan ketiga Ustaz. Okey, soalan ketiga ni dia berkaitan dengan iktikaf lah, sebab sekarang ni kita COVID. Jadi cikgu ni tanya bagaimana kita nak iktikaf di rumah. Selalunya kita buat iktikaf ni di masjid, tapi hari ni nak iktikaf di rumah. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Sekarang ni berlakunya penularan pandemik ini menyebabkan setengah-setengah negeri macam seperti Selangor, macam seperti Kelantan baru-baru ni dia tutup masjid, yang mana menafikanlah hak-hak orang Islam untuk melaksanakan iktikaf di masjid. Saya mengambil ataupun memetik pandanganlah beberapa alim ulama, terutamanya pandangan qaul qadim lah Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i ini iaitu pandangan yang dibuat semasa beliau berada di Baghdad, maknanya diharuskan bagi wanita untuk mengadakan sembahyang sunat ataupun beriktikaf di kawasan-kawasan ataupun di ruang rumah yang digunakan untuk melaksanakan amal ibadah. Jadi ini qaul qadim. Begitu juga pandangan ulama-ulama Maliki, kemudian
ulama Hanafi, maknanya menyokong, maknanya untuk melaksanakan, tetapi khasnya untuk wanita. Cumanya bila berlaku dalam keadaan sekarang, ulama-ulama menggunakan pendekatan untuk mengharuskan bagi yang jemaah lelaki juga untuk melaksanakan iktikaf di rumah. Tapi orang kata kena patuhlah dengan syarat dia, iaitu di antara syarat-syarat untuk orang-orang yang yang beriktikaf di rumah, samalah beriktikaf di masjid dalam keadaan berwudu, kemudian tidak mendekati para isteri, begitulah keadaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Baqarah ayat 187, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi maksudnya, dan janganlah kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian tak kala sedang beriktikaf di masjid. Jadi cumanya tempat saja kita ijaz, manakala rukun-rukun lain dalam keadaan berwudu, dalam keadaan amal ibadah yang kita nak laksanakan tetap kekal sebagaimana ketika kita di masjid. Itu saja. Okey, terima kasih Ustaz. Jelas pencerahan dari Ustaz berkaitan dengan iktikaf. Maksudnya tak ada masalah Ustaz kan dalam keadaan sekarang kita nak iktikaf di rumah. Okey, terima kasih Ustaz. Tapi dengan syarat, maknanya masjid-masjid yang orang kata yang ditutup oleh pihak pemerintah lah. Faham. Perak macam mana, dah tutup ke? Perak belum lagi Ustaz. Setakat ni Alhamdulillah Perak masih tak tutup lagi. Maknanya Perak kenalah semayang dekat masjid. Orang Perak. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Yang ni kita pergi beralih sikit Ustaz. Soalan kita kali ni untuk khusus untuk kaum wanita lah. Tapi kita lelaki kena tahu juga kan, sebab kita ada isteri, ada anak perempuan dan sebagainya. Soalan dia Ustaz, okey, bolehkah seorang wanita mengambil ubat melewatkan haid ketika Ramadan? Maksudnya dia ambil ubat, dia tak nak bagi haid turun waktu Ramadan. Silakan Ustaz. Jadi dari segi pandangan ulama, kita ambil pandangan mengharuskanlah. Mengharuskan selagi tidak memberi kemudaratan kepada orang yang mengambil ubat tersebutlah. Kita ambil mudah macam itulah, maknanya selagi tidak melibatkan masalah kesihatan kepada yang mengambil, harus. Tetapi kalau akan mengakibatkan kemudaratan, jadi kekallah keadaan yang sebelum-sebelum, maknanya ketika kita dalam keadaan uzur syar'i, kita tidaklah berpuasa, malahan ada lagi amal-amal ibadah yang lain boleh kita laksanakan dalam bulan Ramadan, tak ada masalah itu. Okey, terima kasih Ustaz. Maksudnya hukum dia harus lah Ustaz, tak ada masalah lah kalau kita ambil. Ya, baik Ustaz. Tak ada masalah. Seterusnya Ustaz, cara untuk kita berkaitan dengan vaksin COVID ni kan. Sebab sekarang ni bila kita dah daftar, tiba-tiba nama kita naik untuk dapatkan vaksin di bulan Ramadan. So adakah vaksin yang dicucuk pada bulan Ramadan batal puasa? Kalau kita dipanggil, apa kita nak buat Ustaz? Kalau ikutkan jawapan ni sebenarnya dah orang kata dah tersiar lah di akhbar-akhbar yang utama, contohnya Berita Harian, kemudian Sinar pun ada sebut pada awal bulan yang lalu. Maknanya pengambilan vaksin COVID-19 ni yang kita pun sedia maklum semuanya akan ambil lah, insyaAllah bagi yang berdaftar. Jadi tidaklah sampai membatalkan puasa. Alasannya kerana suntikan tersebut tidak memberi tenaga ataupun kelebihan kepada orang yang mengambil, sebagaimana kelebihan yang akan dirasai oleh orang yang biasanya ambil IV drip umpamanya. Saya ada pengalaman tuan-tuan puan-puan, denggi dalam bulan puasa. Jadi nak makan tak boleh, nak minum keluar balik, jadi doktor pun dia bagi IV drip ni lebih kurang dalam 500 ml sekali dia cucuk. Tapi kesannya memang segar lah tuan-tuan. Jadi kalau kata yang melibatkan seperti itu, maknanya batal puasa. Tetapi kalau yang melibatkan COVID-19 punya suntikan, sebenarnya banyak lagi Ustaz Jukri, suntikan-suntikan yang sebelum-sebelum ni kan. Betul.
Dulu kita sekolah rendah dulu ada orang kata BCG kan, sampai bengkak-bengkak kita punya tangan kan. Orang perempuan dia ada rubella ya. Jadi samalah keadaannya seperti suntikan untuk vaksin COVID-19 ni, dia tidak memberi tenaga lah. Malahan saya dengar pengalaman daripada orang yang mengambil, dia kata bagi orang yang memiliki tubuh badan yang tak berapa kuat, disarankan untuk ambil orang kata ubat tahan sakit ataupun ubat demam lah, nak mengelakkan lagi keadaan orang kata tak stabil lah pada orang yang ambil, terutama sekali yang ambil vaksin yang kedua tu lah terutamanya. Itu kata itu pengalaman orang yang mengambil lah. Dia kata poning-poning Ustaz macam nak apa kata macam orang mengandung macam tu lah keadaan ni. Kan? Kita tak tahu Ustaz Syukri kita tunggulah betul ataupun temberang kan. Ustaz dah daftar belum? Saya daftar tapi alhamdulillah belum lagi disuntik Alhamdulillah belum. Baik Ustaz. Okey Ustaz, memandangkan kita hari ni dah masuk ke 10 atau ke 9 Ramadan kan. Jadi saya nak tanya Ustaz lah. Maksudnya kita ni dah nak masuk ke fasa yang kedua dan ketiga dan kita dah hampir dengan hujung Ramadan. So selalunya kita nak cari Lailatul Qadar Ustaz. Ini benda yang kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan. So mungkin Ustaz boleh kongsikan tips ataupun tak kisahlah cara macam mana kita boleh pastikan kita berjumpa ataupun kita mendapat malam Lailatul Qadar di hujung-hujung Ramadan ni Ustaz. Di pertengahan Ramadan sampai hujung Ramadan. Baik. Sebenarnya bulan Ramadan ataupun bulan yang dikenali sebagai bulan orang kata 1000 orang kata satu malam yang bersamaan dengan 1000 bulan lah ataupun bersamaan dengan 83 tahun. Kalau kata kita dapatlah awal pada bulan tersebut 83 tahun seolah-olahnya kita beramal ibadah. Sedangkan kalau ikutkan umur lah tuan-tuan macam saya umur dah 40-an, rasa-rasanya nak beribadah dalam jumlah yang itu mungkin orang kata mimpi lah. Tetapi kalau kata kita ni umat Nabi Muhammad diberi kelebihan untuk merasai bulan-bulan tersebut. Dan kalau ikut pandangan kita boleh ambil lah beberapa pandangan alim ulama utamanya pandangan yang paling ramai sekali, maknanya semua ulama orang kata nak kata bersepakat taklah tetapi banyak hujah sedikit. Malam yang paling banyak sekali yang ulama hujahkan adalah malam yang ke-27. Maknanya boleh ready lah malam yang ke-27. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan 23. Malam yang ke-23 termasuklah mazhab kita Imam Syafi'i berpandangan malam yang ke-23 adalah malam Lailatul Qadar. Jadi pandangan yang seterusnya mengatakan malam yang ke-21. Ini pun antara pandangan Imam Syafi'i juga. Semua jadi, malam ganjil Ustaz Ya? Semua malam ganjil Ustaz ada satu lagi malam tapi malam ni genap. Kalau kita ceritakan orang tak percaya iaitu menurut hadis Ibnu Abbas mengatakan malam yang ke-24. Dan saya pernah ada pengalaman lah secara peribadi orang mengatakan yang dia bertemu ustaz tanya pandangan tapi dia kata dia rasa dia bertemu malam yang Lailatul Qadar ni malam yang ke-24. Saya kata yang itu tak mustahil. Tak mustahil. Lebih-lebih lagi ada hadis daripada Ibnu Abbas yang mengatakan malam ke-24 ini adalah di antara malam yang dipandang yang dikatakan oleh alim ulama bahawa berlakunya Lailatul Qadar. Tetapi kalau kata kita mengambil macam contoh tips lah ataupun petua Imam Al-Ghazali umpamanya, beliau telah mensarankan tengok kalau kata kita nak tentukan malam Lailatul Qadar boleh tengok pada hari pertama bulan puasa tu jatuh pada hari apa. Umpamanya kalau pada hari Ahad dan hari Rabu lah hari pertama bulan puasa, maknanya 29 hari bulan tu adalah Lailatul Qadarnya. Macam baru-baru ni kita mula puasa pada hari Selasa. Kalau mengikut Imam Al-Ghazali, dia kata kalau hari Selasa start berpuasa ataupun hari Jumaat, maknanya Lailatul Qadarnya adalah 27. Satu lagi kemudian kalau kata bermula pada hari Isnin,
Maknanya Lailatul Qadarnya pada 21 hari bulan. Dan kalau jatuh hari pertamanya awal Muharramnya pada 23 hari bulan, maknanya start berpuasanya itu adalah hari Sabtu. Ini pandangan Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Tapi kalau kata tanya saya, maknanya boleh kalau kata kita nak menggunakan pandangan ini, tetapi kita hendaklah melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah menggambarkan keadaan Nabi Muhammad SAW ketika meraihkan 10 malam yang terakhir. Kata Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya Nabi pada malam itu maknanya merujuk kepada 10 malam yang terakhir sangat bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh melebihi daripada malam-malam yang lainnya. Maknanya baginda pun turut mengejar Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. Lebih-lebih lagi pandangan alim ulama sufi pun ada juga menyokong. Dia kata malam Lailatul Qadar ni kalau bagi orang sufi, kalau bagi orang awam satu malam. Tetapi bagi kami orang ahli sufi, Lailatul Qadar adalah sepanjang malam dalam bulan Ramadan. Jadi ambillah mana-mana pandangan yang boleh menguatkan kita untuk melaksanakan ataupun mengejarkan malam Lailatul Qadar ini, insya-Allah. Maknanya Ustaz, kalau kita nak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tu, kita kena buat daripada sekarang lah kan? Bukan kata malam 27, malam 29 baru kita nak bersungguh, betul? Maknanya ada separuh-separuh dia nak orang kata 10 malam terakhir dia struggle. Tapi saya tengok ketika pengalaman belajar kat Mesir, maknanya sebahagian daripada orang-orang Arab ni daripada 17 hari bulan Ramadan tu dia dah jalan dah. Sebab dia kata malam nuzul Al-Quran pernah turunnya Lailatul Qadar. Kenapa lah kemudian hari tak berlaku pula. Jadi dia ambil pandangan yang tu. Tapi selalu kalau saya Ustaz, selalunya malam 10 malam terakhir tu saya struggle juga, tapi saya struggle nak siap baju raya, kuih raya. Itu biasalah. Malam tu lah kita sibuk nak cat rumah kan. Malam kan. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan yang Ustaz kongsikan bersama kami warga Maktab Rendah Sains Semara Taiping. Mungkin Ustaz nak buat sedikit kesimpulan dan ucapan 3 minit Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh warga Taiping yang saya kasih sekalian, terima kasih pertama-tamanya, terima kasih kerana menjemput dan memberi ruanglah kepada saya untuk berkongsi lah sedikit berkenaan dengan soalan-soalan berkenaan dengan ibadah di bulan puasa ini. Jadi sedikitlah saya mengambil pandangan Imam Al-Ghazali lah berkenaan dengan bulan puasa ni. Terutama sekali tips dalam melaksanakan amal ibadah, kata Imam Al-Ghazali lah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kata sebenarnya dalam hidup kita Allah Subhanahu Wa Taala dia dah tahan dah makan dan minum dalam bulan puasa. Kalau kita tengok orang-orang Islam, terutamanya masyarakat Islam lah di Malaysia, kalau tanya pasal makan lah pada hari biasa, kita memang mulalah memang disiplin lah kita makan daripada breakfastnya, kemudian kan pukul 10 kan makan lagi kan, tak tahu apa nama makan tu, kemudian tengah hari memang confirm, kemudian minum petang, itu belum lagi orang kata yang diajak-ajak secara tak ikut time oleh rakan-rakan pun kita pun geram, kita pun join jugalah. Tetapi Imam Al-Ghazali dia sarankan supaya jaga pemakanan. Janganlah sampai kita seolah-olahnya nak mengkodokkan waktu-waktu yang kita nak makan. Komen dia lagi, dia kata kalaulah kita kodoklah tadi breakfast tak makan, ni nak makan ni. Kemudian pukul 10 tak makan, nak makan ni. Tengah hari tadi tak makan, nak makan ni. Kemudian minum petang, belum lagi yang campur-campur dengan rakan-rakan ajak. Maknanya kita gabungkan sekali pada waktu malam. Dia kata sebenarnya kita tak puasa. Malahan sebenarnya kita tukar time kita makan. Itu komen dia. Jadi dalam bulan puasa ni maknanya perhatikanlah amal ibadah yang mungkin boleh kita harapkan menjadi orang kata amalan pula kepada kita pada hari-hari yang biasa.
Umpamanya yang kita nak highlight pada tuan-tuan selain daripada puasa, maknanya pada hari-hari yang lain nanti rajin-rajinlah sembahyang sunat, dan manakala pada waktu malam pula sebagai gantian sembahyang tarawih yang hanya boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, gantikanlah kepada qiyamul lail yang mungkin sebelum ni kita alpalah pada malam-malam yang ataupun pada bulan-bulan yang lain, kita gantikan. Dan kalau kata kita baca banyak manakib masyayikh orang kata sufi ataupun alim ulama, kebanyakannya melaksanakan solat malam setidak-tidaknya 10 rakaat untuk sembahyang tahajud, 3 rakaat witir. Tetapi kalau ikutkan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maknanya tidak ada had untuk melaksanakan solat malam. Terpulanglah kepada kemampuan. Dan kalau kita tengok umpamanya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sihat, beliau melaksanakan sebanyak 300 rakaat pada waktu malam untuk melaksanakan ataupun untuk orang kata beribadah kepada Allah. Tapi saya kecewalah kalau pada masa sekarang ni orang dah sukar nak percaya pada cerita-cerita macam ni. Sampaikan ada orang bertanya pada saya, Ustaz, boleh ke melaksanakan sembahyang sebanyak 300 rakaat? Kalau dilaksanakan maknanya berapa jam dia nak ambil? Itu dikira macam tu lah. Dia maknanya dia bukan fikir kurniaan, tetapi dia mengatakan bahawa yang ini macam seolah-olah macam cerita-cerita mitos lah, bukan nak menguatkan diri mereka untuk sama-sama lah melaksanakan amal ibadah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan madrasah Ramadan ini akan kekal menjadi pembelajaran kepada kita pada setiap tahun. Pastikan pada tahun ni lah tuan-tuan, kalau tahun-tahun sebelum ni tak ada lah amal ibadah yang terlekat pada diri kita, pastikan pada tahun ni ada amal ibadah yang melekat dalam hati kita dan kita laksanakan sehingga pada bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Sama ada baca Qurannya ataupun sama ada sembahyang sunatnya ataupun sama ada amal zikir dan doanya, insya-Allah tuan-tuan. Baik, terima kasih Ustaz Hasif atas penjelasan, atas nasihat dan cadangan yang Ustaz bagikan untuk warga kita MRSM Taiping dan semua pendengar hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita dapat berpuasa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan yang terbaik lah. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Saya wakil daripada Maktab Rendah Sains Semara Taiping ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Hasif bin Muhammad Murtaza atas perkongsian yang diberikan kepada kami, dan kami ucapkan selamat berpuasa juga kepada Ustaz dan juga seluruh warga Maktab Rendah Sains Semara Kuala Kelawang. Terima kasih. Okey. Ustaz Syukri. Alright, terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada sesi perkongsian dalam Oh Gitu Ke bersama Syukri Sulaiman. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama dengan panel yang lain untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik tapi masih lagi berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis waktu yang sama pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.